أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Maksudnya, dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami mengenai kebenaran Muhammad, atau datang kepada kami suatu keterangan mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka sekaliannya adalah bersamaan degil dan kukuh. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti pada kaum yang mahu percaya dengan yakin. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran serta menjadi pembawa khabar gembira kepada orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikan semuanya itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka. Ayat-ayat ini menempelok kalangan musyrikin Mekah, kalangan jahiliyah Mekah. Mereka bukan kalangan ahli kitab, kalangan buta huruf, kalangan yang bebal, abdalin, yang bodoh, bodoh sombong pula. Berasa cerdik, berasa bijak. Mereka berkata kepada Nabi SAW dan berkata sesama mereka, kalau benarnya Muhammad menjadi Rasul, dilantik oleh Allah, pasal Tuhan tak bercakap sendiri. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Mengapa Tuhan tak bercakap sendiri? Mari Mekah ni nampak Tuhan bercakap. Ini Muhammad aku latih jadi Rasul. Ataupun dia beri satu tanda yang besar, mukjizat yang besar, dia jadi Rasul. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaulihim. Begitulah ucapan orang kafir zaman dulu. Orang Yahudi pernah minta pada Nabi Musa nak tengok Tuhan, nak tengok cokok. Lalu disambar peti, dimatikan oleh Allah. Kan percakapan yang biadab, yang tidak beradab dengan Allah Ta'ala, dihidupkan semula. Bahkan Allah Ta'ala buktikan mukjizat. Nabi Musa alaihi salam campak tongkat jadi ular. Bukan sihir, ini mukjizat. Berlawan dengan sihir, ahli-ahli sihir menyihirkan tongkat dan tali jadi ular. Nampak macam ular bergerak. Nabi Musa campak tongkat jadi ular besar lagi, telang habis segala tongkat dan tali-tali itu. Lalu ahli sihir tahu ini bukan sihir ini. Kerana mereka tahu ilmu sihir ini bukan sihir ini. Menyebabkan ahli sihir masuk Islam. Nabi Daud alaihi salam besi yang keras jadi lembut. Macam tanah liat, boleh pecah besi. Nabi Daud. Nabi Lut alaihi salam ditunjukkan mukjizatnya. Nabi Ibrahim ditunjukkan mukjizatnya. Capak dalam api, tak anguh. Tuhan dah tunjuk dah macam-macam mukjizat. Tetapi yang kafir tetap kafir juga, tak dapat hidayah. Dia katalah sihir. Kata macam-macam pula, macam-macam dalih.
Cukup dengan Nabi yang dilantik itu seorang yang benar, seorang yang amanah, seorang yang mulia akhlaknya, seorang yang berani, yang bertuah terang. Dilahirkan di tengah-tengah mereka. Mereka menyaksikan di Mekah akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dilahirkan dalam keadaan ayah dan ibu dia mati. Tiba-tiba berakhlak dengan akhlak yang mulia. Tidak berbohong. Amanah mereka namakan Al-Amin. Orang yang paling amanah yang dipercayai. Mereka memuji akan kebijaksanaannya. Cerdiknya, dia tak bohong sekali-kali. Ini cukup menjadi dalil. Menjadi bukti. Diturunkan Al-Quran dengan ayat-ayat yang menarik yang tak boleh direka oleh akal manusia, ayat-ayat Quran ini. Kecuali mereka yang buta Quran. Cuba nak cakap Al-Quran, dia buta Quran, baca budak erti. Nak tunjuk pandai, cerdik dia. Mereka mengkaji ilmu. Quran adalah mukjizat ilmu. Mukjizat sekali ilmu. Cukup menjadi tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu akidah, ilmu sains dan teknologi. Mereka mengkaji ayat-ayat Quran ini, mengetahui Quran adalah mukjizat. Ini bukan tulisan manusia. Ini firman Allah Ta'ala. Cukup dengan dalil-dalil itu. Tetapi mereka yang bebal, yang tak erti ini, nak tengok benda pelik baru percaya. Mereka minta supaya Tuhan mari sendiri, nampak Tuhan cakap. Tuhan ni macam tunggu kayu. Tuhan ni macam orang. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak dengan sama sesuatu. Tuhan tak sama dengan siapa. Raja nak jumpa dengan raja apa payah. Bukan semua orang boleh jumpa dengan raja. Bukan semua orang boleh jumpa dengan ikut. Tiap-tiap orang boleh jumpa belaka. Yang dipilih olehnya Tuhan siapa dia? Tuhan tidak ada bandingan dan tandingan. Jangan main-main nak percaya nanti nampak cokoh baru percaya. Allah Ta'ala sambarkan Bani Israel dengan peti bila mereka minta nak tengok Tuhan. Apabila Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam, minta dengan Nabi Isa supaya Tuhan turunkan hidangan dari langit. Tuhan kata mudah percaya ke? Tak, nak tambahkan iman. Tuhan kata jaga, aku turunkan hidangan itu. Tetapi kalau mudah percaya lepas tu, mu diseksa lebih pada orang kafir. Ini menyebabkan mereka yang bertakwa takut nak minta benda-benda ni. Kerana tahu akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang bodoh saja buat main-main. Buat main-main dengan Allah Ta'ala. Nak ikut Islam ni, nak suruh Tuhan beritahu. Nampak Tuhan. Ataupun tengok benda-benda yang nyata. Antara yang diminta oleh musyrikin Mekah, yang minta Nabi doa, jadikan bukit Mekah tu emas. Emas ni mahal harga. Wahai Muhammad, berdoa minta Tuhan jadikan bukit Mekah ni emas. Dia dah erti ekonomi. Kalau bukit Mekah tu jadi emas, emas jadi murah lah, banyak dah lalu. Bawa jalan raya. Macam batu. Kalau begitu, dah erti. Bodoh. Minta supaya Tuhan jadikan mata air di Mekah. Terpancar mata air. Minta jadikan kebun-kebun buah-buahan di Mekah. Allah Ta'ala tunjukkan semua buah datang di Mekah. Dengan tidak ada pohon, tak ada kebunnya. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Cukup kalau mereka nak beriman. Kadzalika qala alladzina min qablihim. Orang kafir zaman dulu bercakap begini juga. Misla qaulihim, macam cakap mereka dia antara golongan ahli kitab. Golongan Yahudi dan Kristian. Pernah mencabar nabi-nabi mereka zaman dahulu. Tasyabahat qulubuhum. Sama saja hati-hati mereka ini. Keliru terhadap Tuhan. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Sesungguhnya kami telah menerangkan ayat-ayat kepada kaum yang yakin, yang percaya, yang beriman, yang percaya. Dengan sebab itu, bila mereka
Mitak begitu Allah Ta'ala kata ke Nabi, Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami utuskan engkau wahai Muhammad dengan membawa kebenaran agama Islam ini. Basyiran, memberi berita gembira kepada siapa yang menerima Islam, yang beriman, yang beramal, dapat nikmat dunia, baik dunia, masuk syurga di hari akhirat. Wa nadhira, dan memberi amaran, siapa yang tak ikut Islam, celaka di dunia dan celaka di hari akhirat, lebih celaka lagi. Ini tugas Nabi. Tugas Nabi yang memberitahu supaya ikut kebenaran daripada Allah. Ikut kebenaran daripada Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran daripada Tuhanmu. Jangan kamu termasuk di kalangan orang yang ragu dan syok terhadap kebenaran Islam ini. Gunalah akal, guna dengan kajian yang mampu. Tanya golongan ahli kitab. Di mana ulama-ulama ahli kitab macam Abdullah bin Salam dan lain-lain. Yang baik, ulama yang baik, padri-padri yang baik. Ada padri yang baik. Yang mereka saksikan yang ikhlas ini, boleh baca, tengok, masuk Islam. Ramai yang masuk Islam. Yang masuk Islam ni hak baik-baik. Yang tak masuk Islam tu hak menipu kaum dia sendiri. Gunakan agama untuk hawa nafsu, untuk dapat harta. Yang menipu ni, tapi duk percaya hak menipu. Tak percaya kepada yang membawa kebenaran daripada Allah. Wahai Muhammad, jangan peduli. Dalam ayat yang lain, hal kuntu illa batarar rasulah. Adakah aku ini seorang manusia yang dilantik menjadi rasul saja? Aku bukan Tuhan. Untuk buat ni, aku bukan pemain silap mata. Tunjuk benda-benda pelik korang. Aku ni bukan ahli sihir. Nak tunjuk benda-benda luar biasa pada orang. Aku ni seorang rasul. Tuhan ajar kepada Nabi supaya beritahu aku ni seorang rasul. Tugas aku mengajar orang, bukan tunjuk benda-benda pelik. Benda pelik tu urusan Allah Ta'ala. Bila tiba masa Allah Ta'ala boleh tunjuk benda pelik ni. Tetapi acak kali dah, bila Tuhan tunjuk benda pelik ni, yang tak dapat hidayah, yang sombong, tetap tak percaya juga. Akan kata macam-macam. Kecuali mereka yang dapat hidayah daripada Allah. Yang mencari kebenaran. Wahai Muhammad, tugasmu ialah menyampaikan. Menyampaikan Islam, beri berita gembira kepada mereka yang ikut Islam, selamat dunia, selamat akhirat. Dan beri amaran pada mereka yang tak mau ikut Islam, celaka dunia dan celaka di akhirat. Wala tus'alu an ashabil jahim. Engkau tidak disoal berkenaan dengan ahli neraka itu, wahai Muhammad. Mereka nak jadi jahat, nak jadi ahli neraka, jangan sedih wahai Muhammad. Itu bukan tanggungjawabmu lagi. Wahai pengikut-pengikut Muhammad yang menyambung dakwah yang Nabi Muhammad SAW bawa, jangan sedih orang tak ikut. Tugas kamu menyampaikan. Tugas kamu memberitahu. Orang tak ikut, itu urusan Allah yang akan menghukum mereka pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tardu 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wa la nasir. Alladhina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Maksudnya, orang-orang Yahudi dan Nasara, Kristian, tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau meniru agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, agama Islam itulah petunjuk yang benar.
Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Ayat ini adalah peringatan dan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak terpengaruh dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, Yahudi dan Kristian, dua jenis kafir ahli kitab, pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Mereka sudah seleweng daripada kitab Allah, Taurah dan Injil, seleweng daripada ajaran Rasul mereka, Nabi-Nabi Bani Israel alaihi wassalatu wassalam. Walaupun demikian, umat Islam disuruh berdakwah, mengajak golongan ahli kitab ini masuk Islam, balik pada kebenaran. Inilah ajaran Rasul, ajaran kitab Taurah dan Injil. Bila mari Quran, diturunkan Quran, mereka kena ikut Quran. Mesti ajak mereka. Dan disuruh kita berdamai dengan mereka. Dan Nabi berdamai dengan Yahudi dan Kristian. Dan Nabi mengadakan hubungan muamalah dengan Yahudi dan Kristian. Berhutang dengan Yahudi. Bergadar dengan Yahudi. Muamalah dengan Yahudi. Tujuannya bukan kerana nak duit. Ada sahabat-sahabat yang lebih kaya daripada orang Yahudi pun ada. Tetapi tujuannya untuk menarik mereka kepada Islam. Di mana Yahudi dan Kristian ini juga tunjuk baik dengan Nabi dan sahabat-sahabat. Sampai hari ini tunjuk baik dengan orang Islam. Yahudi dan Kristian tunjuk baik. Allah Ta'ala memberi peringatan, walaupun mereka tunjuk baik dengan orang Islam, sebenarnya mereka tidak redha dengan orang Islam, sehingga orang Islam tinggal agama Islam, masuk agama mereka. Ataupun sekurang-kurangnya murtad, meninggalkan Islam ini, baru mereka suka, mereka redha. Selagi kita pegang dengan Islam, sama itulah mereka tidak akan redha pada kita. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut agama mereka. Engkau ikut agama mereka, baru mereka redha. Nak suruh mereka redha tak boleh. Ada kalangan kita ni terlalu lemah semangat, ikut arus. Ikut arus orang kafir, ikut arus orang Yahudi dan Kristian. Yahudi Kristian ni hak kafir baiklah, lain dengan kafir musyrikin. Itu pun tak boleh ikut arus dia. Bahaya kita dengan pegangan agama kita sendiri. Ini Allah Ta'ala beri amaran, mereka tidak akan redha pada kita. Sehingga ada orang Islam sanggup meninggalkan perintah agama dia sendiri kerana nak ambil hati orang Yahudi dan Kristian. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut agama mereka, ajaran mereka. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar. Itulah as-siratal mustaqim yang kamu minta, ihdinas siratal mustaqim tiap-tiap rakaat semayang, iaitulah Al-Quranul Karim, petunjuk Allah Ta'ala, petunjuk yang sebenar. Kalau ada petunjuk dalam Quran, jangan ikut petunjuk yang lain. Salah, tak boleh. Di sinilah Khulafa' Rasyidin yang memerintah negara selepas wafatnya Nabi SAW. Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar. Bakar Umar ni dia tak apa Quran kerana sibuk dengan urusan yang lain. Ada sahabat yang hafal Quran, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Umar dan lain-lain, ini hafal Quran. Abu Bakar dengan Umar dia tak hafal Quran kerana sibuk, bukan tak apa habis. Tak apa habis. Dia ingat juga surah Quran tu. Oleh kerana itulah dalam masa memerintah negara Sayyidina Abu Bakar, bila ada sesuatu masalah, kalau dia tahu sudah ada dalil dalam Quran, dia terus ikut Quran itu. Kalau tak jumpa, dia bangun dalam masjid, tanya orang ramai, tanya sahabat-sahabat yang hadir,
Ada ke kalangan kamu yang ingat mana-mana ayat Quran yang berkait dengan masalah ini? Dia tanya orang. Tanya Quran dulu. Sehingga adalah orang yang ingat sebut ayat-ayatnya bagian-bagian. Lalu diikutnya. Ini caranya. Sayyidina Umar begitu juga. Bahkan Sayyidina Umar yang pernah membuat satu keputusan. Tiba-tiba seorang perempuan bangun, wahai Amirul Mukminin. Keputusan itu tak betul kerana firman Allah Ta'ala. Baca ayat Quran. Sayyidina Umar kata, asabatil mar'ah wa akhta Umar. Perempuan betul, Umar salah. Ini sikap para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sangat berpegang dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal, seorang ulama, kalangan ulama sahabat radhiyallahu anhu. Radhiyallahu Mu'adz bin Jabal. Bila Nabi suruh Mu'adz pergi ke negeri Yaman. Nabi tanya Mu'adz, wahai Mu'adz, sekiranya ada apa-apa masalah, bagaimana kamu nak selesaikan masalah itu? Jawab Mu'adz, saya selesaikan dengan kitab Allah, dengan Quran. Kalau tak ada dalam kitab Allah bagaimana? Dengan hadis Rasulullah. Kalau tak ada hadis Rasulullah dengan bagaimana? Saya beristihad. Gunakan akal beristihad mengikut petunjuk Quran dan hadis, dasar-dasar umum yang ada dalam Quran dan hadis. Situ tidak terpesong. Lalu Nabi tepuk dada, tepuk bahu Mu'adz, tepuk. Alhamdulillah. Tuhan yang telah mengurniakan petunjuk kepada sahabatnya. Apa yang Rasulullah redha, Nabi syukur. Ini sikap sahabat Nabi mengikut Al-Quran. Tak ikut sekali-kali yang lain. Ini kita kena sedar. Bahkan Nabi mengajar Mu'adz bagaimana mendakwahkan orang-orang yang bukan Islam. Sekiranya mau pergi ke Yaman, wahai Mu'adz bin Jabal, di sana ada golongan ahli kitab. Mula-mula ajak mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Suruh mereka mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam. Setelah mereka mengucap 2 kalimah syahadah, beritahu Allah Ta'ala wajibkan sembahyang 5 waktu. Setelah mereka sembahyang 5 waktu, beritahu Allah Ta'ala wajibkan kepada mereka zakat. Diambil dari orang yang kaya, dia beri pada orang yang berhak untuk terima zakat. Jangan ambil secara zalim, ambil dengan redha mereka yang ada harta itu. Ini kata Nabi Mu'adz bin Jabal. Pesanan dia. Cara nak ajak orang masuk Islam, diajarnya. Mula-mula suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kita dah wajah hak sunat dulu. Tak mengucap ya sunat dulu. Sunat ni bersunat berkhatah ni khilaf ulama. Mazhab Syafi'i kata wajib, mazhab lain kata tak wajib. Syafi'i kata kuat, Syafi'i taklah lalu. Tak boleh kena sunat. Siapa tak mengucap kawan tu. Ni tak faham ni, kena faham. Betul lah kita mazhab Syafi'i, tapi kena faham uslub dakwah dan cara berdakwah yang diajar oleh Nabi SAW. Suruh mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu suruh sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu dulu. Ni dah lepas 5 waktu suruh sembahyang duha pula. Suruh sembahyang tahajud pula. Kawan baru masuk Islam. Larilah jawab dia. Ini dia uslub yang Nabi ajar. Iaitulah cara ajak orang pada petunjuk dan bagaimana nak menerangkan petunjuk-petunjuk itu. Wal in ittaba'ta ahwahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wa nasir. Jaga-jaga wahai Muhammad dan pengikut-pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang sebenar petunjuk Allah yang ada dalam Quran dan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut yang lain. Kalau ikut yang lain, mana ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu kalau ikut yang lain. Hari ini kita melihat orang Islam sudah ikut hawa nafsu. Contohnya, Quran mengharamkan riba. Riba diharamkan oleh Islam. Tiba-tiba hari ini riba jadi rukun ekonomi. Jadi syarat ekonomi. Kalau tak ada riba, tak boleh kena ada riba juga. Dunia riba berlaku, kena ikut dunia lah. Allah Ta'ala mengharamkan riba. Habis negara-negara Islam tak bebas diri daripada riba. Walaupun mereka sudah buat bank Islam, muamalah Islam,
Tapi tak berani nak hapuskan riba. Islam pun buat, riba pun buat. Tak singgah. Yang diharamkan oleh Allah. Allah Ta'ala beri amaran. Kalau kamu tak ikut Islam, mana ikut hawa nafsu. Ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Setelah datang ilmu tentang bagaimana nak mengurus dunia ini. Termasuklah undang-undang jenayah, undang-undang muamalah, macam-macam undang-undang dalam Islam. Kita tinggalkan syariat Islam. Hukum qisas, hukum hudud tak boleh pakai. Tapi hukum mati pakai jeruk dengan leher dengan tali boleh pula. Hukum Islam ni kejam. Hukum bunuh jerak dengan tali hang tu tak apa pula. Tak apa pula. Pasal orang putih buat begitu. Terpengaruh dengan orang yang bukan Islam. Kalau hak Islam ni tak molek. Orang bukan Islam uduh macam mana pun molek. Ini ikut hawa nafsu. Sekiranya kamu ikut hawa nafsu, telah datang keterangan ilmu daripada Allah. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah Ta'ala tidak memberi pimpinan pada kamu. Tak dapat hidayah daripada Allah. Dan Allah Ta'ala tidak menolong kamu. Tak menolong kamu. Kamu tak boleh nak selesaikan masalah keselamatan, masalah keamanan, masalah akhlak, masalah ekonomi, masalah politik. Apa sahaja masalah, kalau tinggal kitab Allah, tak boleh selesai. Dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala biarkan, tak tolong, mu nak ikut orang lain sangat. Dan Allah Ta'ala mendedahkan tentang penyelewengan golongan ahli kitab, Yahudi dan Kristian. Mengapa kita dilarang terpengaruh dengan Yahudi dan Kristian? Mengapa? Kerana Yahudi Kristian memang menyeleweng. Tak ikut petunjuk Allah. Yang dibuat itu ikut hawa nafsu. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan kitab, mereka membacanya. Membaca kitab mereka sendiri. Dan di sana banyak serupa dalam Quran. Serupa dengan apa yang ada dalam Quran. Allah Ta'ala lahirkan Nabi di Mekah, di negeri yang tak ada sekolah. Masyarakatnya buta huruf. Lahirkan Nabi dalam keadaan ummi, buta huruf. Supaya mereka faham Quran daripada Allah. Bukan dikarang oleh Nabi. Bukan Nabi baca buku-buku bangsa lain. Tidak. Diturunkan Quran dan Nabi terus menghafal Quran itu. Terus ingat. Nabi baca Quran. Dan banyak dalam Quran itu perkara yang sama dalam Taurah dan Injil. Cerita Nabi Adam. Cerita Nabi Nuh. Cerita Nabi Musa paling banyak. Cerita Nabi Isa apa banyak dalam Quran. Apa yang ada dalam Taurah dan Injil. Apa yang mereka tahu. Di sana masih ada hukum-hukum yang sama. Islam mengharamkan daging babi. Taurah dan Injil mengharamkan daging babi juga. Ini sama. Islam meletakkan hukum jenayah, qisas dan hudud. Taurah dan Injil juga ada qisas dan hudud. Taurah ada qisas, ada hukum qisas dan hudud. Orang Kristian disuruh beramal dengan Injil dan Taurah. Persamaan apa yang ada dalam Quran. Benda yang sama. Ada benda yang dinasahkan oleh Allah. Disebut dalam Taurah dan Injil, perkara halal dan haram sebahagiannya dengan sebab Allah Ta'ala mendera Bani Israel dihalalkan oleh Al-Quran Al-Karim. Mereka tahu itu semua. Yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Mereka percaya. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan sesiapa yang kufur, yang tak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang rugi. Bila Sayyidina Umar tertarik dengan cerita-cerita ulama-ulama Bani Israel, cerita Nabi-Nabi zaman dulu, lebih berapa yang ada dalam Quran. Di antaranya ada yang sama dengan Quran. Antaranya ada tambahan. Yang tambahannya ada betul, ada salah.
Oleh kerana cerita ni menarik, memang kita suka dengar cerita ni. Saya nama minta nak tulis, nak catat apa yang ahli kitab tulis. Ahli kitab suruh. Nabi kata jangan. Tak cukup lagi ke dengan Quran? Tak cukup lagi ke dengan apa yang aku terang pada kamu? Quran jelas dan nyata, Muhammad jelas dan nyata. Nabi kata wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasriyyun thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Demi Tuhan yang diri aku berada dalam kekuasaan dia, genggaman dia, tidak mendengar oleh seorang di kalangan umat Yahudi dan Kristian yang mendengar berkenaan dengan Islam yang aku bawa ni, kemudian mereka tak percaya, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Oleh kerana itu jangan ikut Yahudi dan Kristian masuk neraka sama dia, sama mereka ni. Kita kena teguh dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.